Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Dalam video kali ini kita akan sambung perbincangan kita tentang bagaimana kita mengurus sebuah syarikat apabila tuan dan puan memilih untuk membuka syarikat sedian berhad dan menjalankan perniagaan tuan dan puan. Baik, untuk kali ini kita melihat semula bagaimana bila kita sebut lantikan pengurus kanan. Dalam syarikat sedian berhad tuan dan puan bergantung kepada struktur yang tuan dan puan pilih. Ada setengah syarikat memilih untuk melantik C-suite, bermaksud mereka ada jawatan-jawatan yang dinamakan seperti presiden, vice president, mungkin CEO, kemudian dia ada COO, dia ada CFO. Jadi dalam keadaan tu dia ada satu kumpulan yang dipanggil sebagai C-suite. Maka the C-suite ini adalah individu-individu penting yang merupakan individu yang bertanggungjawab kepada keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan besar yang dilakukan untuk syarikat. Tetapi ada setengah syarikat sedian berhad pula, mereka memilih untuk adanya satu struktur di mana terus seorang, iaitu managing director. Jadi salah seorang pengarah itu terus dilantik sebagai orang yang mempunyai kuasa paling besar, iaitu sebagai managing director, dan mungkin ada satu orang pembantu di bawah beliau, iaitu general manager, dan mungkin ada assistant manager, dan kemudian ada head of units di dalam struktur itu tadi. Jadi penstrukturan dan penyusunan setiap syarikat ini adalah berbeza, bergantung kepada perancangan pembangunan syarikat dan juga industri serta status fasa bisnes yang tuan dan puan jalankan. Jadi untuk perbincangan dalam video kali ini dia lebih berbentuk umum, berbentuk general tuan dan puan, tetapi sekiranya untuk digunakan secara direct, secara terus aplikasinya dalam syarikat tuan dan puan, ia memerlukan sedikit orang kata customization, sedikit orang kata penyesuaian langsung kepada situasi dan juga syarikat tuan dan puan. Baik, untuk itu tuan dan puan, kita dah berbincang tentang bagaimana penyusunan dan fahaman kita tentang pemegang saham, tentang lantikan pengarah, dan juga tentang lantikan eksekutif. Eksekutif ni tadi, dalam grup eksekutif ni tadi, kita adalah satu kumpulan staff, ada juga satu kumpulan kita kata pengurus kanan, iaitu individu penting yang memberi maklumat, yang memberi input supaya keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting dapat dibuat untuk syarikat. Baik, untuk itu apabila kita bercakap tentang lantikan pengarah sebagai eksekutif yang bekerja, bermaksud individu berkenaan adalah juga pengarah dalam syarikat pada masa yang sama bekerja. Jadi apabila bekerja, maka ada surat lantikan tuan dan puan. Jadi ada surat lantikan. Katalah saya dilantik menjadi pengarah sebuah syarikat XYZ sedian berhad. Pada masa yang sama, saya juga dilantik sebagai COO, iaitu Chief Operating Officer untuk syarikat itu. Maka saya menerima dua surat lantikan tuan dan puan. Satu adalah lantikan sebagai pengarah tadi tu, dalam tu adalah terma-terma dia sebagai pengarah. Kemudian satu lagi surat lantikan adalah lantikan sebagai jawatan saya, iaitu sebagai Chief Operating Officer. Jadi dia ada lantikan dan juga perincian terma-terma yang ada. Sekiranya gaji saya tadi itu bawah RM2,000, maka saya masih lagi tertakluk dalam akta kerja. Tetapi tuan dan puan, kebiasaannya apabila tuan dan puan melantik individu dengan title ataupun dengan jawatan yang ada C-suite ni tadi, kebiasaannya gaji mereka lebih daripada RM2,000. Kerana apabila jawatan itu diletakkan, dia datang dengan scope of work dan dia datang dengan expectation. Jadi tuan dan puan, kita tidaklah melantik seorang CEO itu dan orang kata kita expect yang dia tu bekerja macam kerani. Tak. Apabila kita lantik seorang CEO, bermakna kita mahukan satu output daripada beliau yang berbentuk strategi, yang berbentuk perancangan, yang berbentuk analisa. Jadi perkara-perkara itulah yang kita assume, kita expect daripada seorang yang berjawatan the C-suite tu tadi. Tetapi sekiranya kita melantik accounting clerk, kerani account, ataupun kita kata administrative clerk, administration clerk. Jadi apabila kita melantik kerani, kita tidak ada satu expectation ataupun satu orang kata jangkaan yang mana individu berkenaan akan mencapai satu tahap pencapaian kerja seperti seorang CEO. Tidak. Jadi oleh itu apabila nama-nama jawatan ini diletakkan, dia mestilah bersesuaian dengan tahap dan skop kerja masing-masing.
Jadi dia bukan suka-suka kita nak lantik, oh saya jadi CEO lah, oh awak jadi CEO lah, oh awak jadi CFO lah. Ini bukan perkara suka-suka. Kerana daripada video-video terdahulu saya sudah terangkan bahawa pengurusan syarikat Sdn Bhd merupakan satu pengurusan bisnes yang serius dan dia sebenarnya dipantau it's govern dia ada satu governance di bawah Akta Syarikat Malaysia. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekiranya masih belum lagi menyusun ataupun sudah ada tapi belum disusunkan, maka perlulah tuan dan puan melihat semula struktur pengurusan syarikat tuan dan puan. Pada kebanyakan masa tuan dan puan, apabila sebuah perniagaan itu sukar dikembangkan, apabila ada situasi di mana tuan nak berkembang dan tak boleh, nak move on dan tak boleh, ada kalanya faktor yang ada ialah faktor struktur pengurusan syarikat. Di mana apabila strukturnya salah, penyusunannya tak betul, maka tuan dan puan akan meletakkan orang yang salah dan orang yang tak betul untuk tugas-tugas dan juga spesifikasi kerja yang sepatutnya. Jadi katalah tuan dan puan, dengan jualan syarikat mencecah 3 juta, mungkin mencecah 30 juta. Sekiranya tuan dan puan masih tidak ada seorang yang bertaraf finance manager, kalau bukan CFO sekalipun, sekiranya tuan tidak ada satu individu yang bertaraf finance manager, maka ia akan menyebabkan perkembangan bisnes tuan terbantut. Nampaklah berkembang, mungkin tuan boleh berbangga dengan jualan 3 juta, 5 juta, 10 juta, tetapi hakikatnya the profitability, the efficiency, the productivity, perkara-perkara asas dalam syarikat tuan dan puan itu sukar untuk diperkukuhkan untuk tuan berkembang lanjut. Jadi ini antara situasinya ya tuan dan puan ya. Jadi berbalik kepada individu tadi, walaupun dia menjadi pengarah tetapi pada masa yang sama bekerja, maka lantikan kerja ini perlu ada satu dokumen yang berasingan. Jadi tuan dan puan, sekiranya individu ini tidak menjalankan tugasnya, maksudnya non-performing staff, maka tuan boleh menamatkan. Sebab dia dilantik, maka boleh ditamatkan lantikan. Jadi kebiasaannya pelantikan untuk kerja ini adalah berdasarkan kepada tugas-tugas, skop kerja dan juga polisi syarikat yang sudah ditetapkan. Mungkin dia itu bertaraf bertaraf pekerja tetap, adakah dia bertaraf kontrak. Jadi itu semua perlu dilihat perlu dilihat semula. Tetapi dalam lantikan pengarah tadi adalah menjadi satu orang kata norm norm di mana lantikan setiap pengarah itu adalah untuk tempoh 2 tahun maksimal. Jadi sekiranya selepas 2 tahun dilantik semula boleh. Tetapi biasanya secara automatik lantikan seorang pengarah itu adalah untuk tempoh 2 tahun. Untuk tempoh tahun. Tetapi untuk eksekutif yang bekerja itu tadi, mungkin lantikan CEO, CFO, CEO atau lantikan orang kata general manager, assistant manager. Lantikan ini adalah berdasarkan kepada apa kontrak yang tuan dan puan letakkan mengikut polisi syarikat. Jadi untuk itu kena jelas sekiranya saya ini adalah pemegang saham, saya ada saham, dan saya ada pengarah, dan saya juga jadi pengarah dan saya juga bekerja. Maksudnya pemegang saham saya ada dokumen lain. Lantikan pengarah saya ada dokumen lain, lantikan bekerja saya ada dokumen lain. Jadi dokumentasi ini diasingkan supaya tindakan yang berpatutan boleh diambil berdasarkan situasi dan posisi setiap individu yang berkenaan. Boleh tuan dan puan? Baik. Untuk seterusnya tuan dan puan apabila kita kita sebut bahawa adanya lantikan, bermakna kita ini dilantik ini kita adalah sebahagian daripada staf, iaitu pekerja dalam syarikat. Jadi apa-apa yang dimandatkan oleh pengarah tadi ada satu mandat yang diturunkan kepada pengurus kanan tu tadi. Pengurus kanan inilah tadi akan memastikan the whole team keseluruhan kumpulan kerja dalam syarikat yang sudah dilantik itu tadi dapat menjalankan dan meneruskan perkara-perkara yang dalam skop kerja mereka dengan tujuan supaya aktiviti perniagaan diteruskan. Jadi sekiranya contoh saya mengetuai bahagian operasi dan saya perlulah faham dan tahu tentang operasi syarikat dan memastikan cukupnya individu untuk menjalankan operasi syarikat, cukupnya sistem dalam tu, semuanya perlu cukup untuk memastikan operasi berjalan. Dan untuk memastikan ini berlaku, saya mestilah ada satu orang kata kerjasama yang baik di bahagian dan ketua di bahagian HR, admin, finance, sales and marketing. Jadi kesemua ini adalah satu orang kata
lingkungan orang kata lingkungan yang sentiasa dia macam merry-go-round yang sentiasa berputar, kerana kita ada satu kumpulan manusia yang kita perlu uruskan untuk mencapai satu objektif yang dah digariskan dalam syarikat tadi. Jadi untuk lantikan itu sebenarnya itulah antara sebabnya tuan dan puan mengapa kita kata dalam sebuah syarikat terutama SME jangan suka-suka lantik. Kita tak boleh suka-suka lantik. Okeylah pengarah, okeylah saya nak anak saya jadi pengarah, anak sulung saya jadi pengarah 1, anak nombor 2 saya jadi pengarah 2, anak nombor 3 jadi pengarah 3. Dan kemudian kita pula suka-suka, okeylah isteri pertama jaga HR, isteri kedua jaga bahagian finance, isteri ketiga jaga bahagian operasi. Jadi dia bukannya satu perkara yang kita kata letak suka-suka begitu. Kerana setiap satu jawatan, setiap satu posisi dalam syarikat ada scope of work, dia ada fungsi-fungsinya. Jadi tidaklah ia menjadi satu perkara yang bagus bagi sebuah syarikat sekiranya orang yang duduk dalam posisi-posisi itu tidak mampu atau tidak boleh atau sebenarnya tidak layak memainkan peranan tertentu. Jadi katalah sebagai contoh tuan dan puan untuk menjadi seorang pengarah syarikat sekurang-kurangnya tuan dan puan mestilah faham akan selok-belok pengurusan sebuah syarikat. Tuan dan puan faham tentang apakah bisnes atau perniagaan yang dijalankan oleh syarikat, ataupun tuan dan puan ada satu kepakaran atau kemahiran tertentu yang boleh disumbangkan semula ke dalam syarikat. Tetapi sekiranya tuan dan puan sekadar mahu memberikan allowance kepada individu berkenaan dan meletakkan nama individu berkenaan dalam senarai pengarah, maka ia adalah satu perkara yang salah. Dia salah. Sekiranya tuan memang nak bagi allowance, bagi dengan cara lain. Bagi dengan cara lain. Contoh, sekiranya tuan kata tuan memang mahu beri allowance kepada isteri, tetapi isteri tidak layak ataupun tidak mempunyai kapasiti apa-apa untuk duduk dalam mana-mana bahagian syarikat. Tidak perlu. Tuan ambil sajalah gaji tuan tu dan bekerja dalam syarikat tu. Tuan ambil gaji kan? Ambil gaji dan berilah kepada isteri allowance berkenaan. Dia begitu. Kerana itu adalah hak tuan dalam syarikat yang tuan ambil secara sah dan tuan belanjakan untuk mana-mana individu yang tuan rasa tuan nak belanjakan dia. Tetapi bukan menggunakan duit syarikat yang sepatutnya digunakan untuk memastikan kelangsungan sebuah syarikat untuk bergerak itu, tetapi digunakan atas kapasiti keperluan individu atau keperluan peribadi. Jadi itu perbezaannya tuan dan puan Sekiranya tuan dan puan bermula dengan lesen enterprise dalam perniagaan dan mahu memulakan pula dalam syarikat Sdn Bhd, pemahaman ini, kefahaman ini mesti ada. Jadi tidaklah tuan dan puan bawa gaya pengurusan bisnes secara enterprise tadi dimasukkan dalam syarikat Sdn Bhd yang menyebabkan tuan dan puan akan mengalami kesukaran dan dia jadi susah nanti tuan dan puan nak urus. Jadi kepada tuan dan puan yang baru mungkin baru memikirkan untuk membuka syarikat Sdn Bhd, maka ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diambil kira. Sekiranya tuan sudah membuka dan menjalankan bisnes dan sedang menghadapi situasi ini, maka ambillah langkah-langkah untuk memperbaikinya. Pada fasa memperbaiki ini ataupun buat perubahan ini, dia adalah fasa yang sakit. Nak berubah ni sebenarnya sakit. Change is about pain. Jadi tabahlah mengharunginya, kena buat juga supaya selepas kesakitan ini kita dapat sihat. Kita dapat satu kesihatan. Jadi untuk itu tuan dan puan bagi keadaan tertentu di mana tuan dan puan adalah tiga-tiga sekali, maka tuan-tuan perlu faham di manakah tuan dan puan berada. Sekiranya tuan dan puan berada dalam mesyuarat pemegang saham, beginilah konteksnya. Dia pemegang saham apa Kemudian sekiranya tuan dan puan duduk dalam ahli lembaga pengarah, maka beginilah keadaannya. Jadi tuan dan puan pun tahu apa skop kerja, apa expectation, apa tugas-tugas yang tuan dan puan perlu lakukan apabila dalam keadaan perbincangan memakai topi sebagai pengarah tu tadi. Tetapi sekiranya tuan dan puan dah masuk dalam bahagian operasi syarikat tu tadi, tuan dan puan mempunyai satu tugas khusus untuk menjalankan ataupun mengetuai mana-mana bahagian ataupun menjalankan mana-mana bahagian dalam peringkat operasi, maka tuan dan puan pun jelas dengan apakah tugas dan keperluan yang tuan perlu lakukan dalam memastikan perjalanan kerja itu tercapai. Jadi akhir sekali tuan dan puan, pengurusan syarikat Sdn Bhd ini perlukan satu disiplin yang tinggi dan satu tahap kefahaman dan satu tahap orang kata kebolehan untuk mengurus dan membawanya ke satu tahap
yang lebih baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan kata apakah, jadi apakah sebenarnya kalau kita kata secara rumusannya, baik, secara rumusannya, secara mudahnya tuan dan puan, kalau tuan dan puan adalah pemegang saham, pengarah dan individu yang bekerja, tuan akan ada 3, iaitu tuan akan ada perjanjian pemegang saham, tuan akan ada lantikan pengarah dan juga tuan akan ada lantikan untuk bekerja. Tetapi sekiranya tuan dan puan hanya salah satu atau 2 daripadanya, itu sajalah. Sebab kadang-kadang ada setengah tu dia pegang saham tetapi dia tak jadi pengarah, tetapi dia dilantik jadi staff, ada. Jadi dia bergantung pada situasi. Jadi sebagai pemegang saham, kita layak mendapat dividen. Itu manfaatnya. Yang mana tuan dan puan, dividen ini hanyalah diisytiharkan apabila syarikat ada keuntungan. Dan keuntungan itu boleh dibayar. Sekiranya ada keuntungan tetapi keuntungan itu masih diperlukan oleh syarikat untuk move on, terutama dalam situasi krisis, maka kita kena bersedia untuk tidak menerima sebarang dividen. Itu satu. Dan dividen sekiranya dibayar, dia sudah dah tidak ada lagi dikenakan cukai, kerana itu adalah amount yang sudah ditolak cukai di peringkat syarikat tadi. Jadi kita akan terima secara total saja, tidak lagi perlu dicukaikan untuk dividen yang kita terima itu tadi. Okey, sekiranya kita jadi pengarah pula tuan dan puan, kita akan menerima allowance daripada apa-apa tugas ataupun skop kerja yang sudah digariskan. Kita akan menerima satu jenis allowance yang dipersetujui, sama ada allowance itu berbentuk tetap ataupun allowance itu berbentuk dalam bentuk kehadiran mesyuarat. Yang ketiga, sekiranya kita bekerja, maka kita akan menerima gaji. Menerima gaji, allowance ataupun manfaat-manfaat yang ditetapkan mengikut polisi syarikat. Jadi itulah secara dasarnya bagaimana kita memahami skop-skop bahagian bagaimana menjadi pemegang saham, dan bagaimana sekiranya kita jadi ahli lembaga pengarah, dan bagaimana sekiranya kita tu bekerja dalam syarikat. Jadi kepada tuan dan puan, semoga dengan poin-poin dan input yang ada ini membolehkan tuan dan puan lebih jelas untuk mendapatkan apa tu orang kata idea ataupun mendapatkan maklumat lanjut untuk berbincang dengan setiausaha syarikat, untuk berbincang dengan partner dan untuk berbincang dengan mana-mana agensi ataupun bahagian-bahagian yang membolehkan tuan dan puan menguruskan perjalanan syarikat Senyap Berhad dengan lebih baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita jumpa lagi di video akan datang.